Assalamualaikum semua. Setakat ni bagaimana Ramadan anda? Adakah ia berjalan dengan lancar? Ataupun mungkin tidak berjalan dengan begitu lancar? Okey. Apabila mungkin Ramadan kita berjalan dengan tidak begitu lancar, mungkin kita terlibat dalam beberapa pemikiran negatif ataupun kita sentiasa berasa dalam keadaan serabut dan sebagainya. Jadi pada hari ini saya ingin berkongsi 5 tabiat positif yang dapat mengubah kehidupan kita daripada negatif ke positif. Sebenarnya saya pun cuba mengamalkan 5 tabiat positif ni dan alhamdulillah saya pun merasa lebih baik daripada yang sebelumnya. Mungkin perubahan demi perubahan, selangkah demi selangkah mungkin akan membawa kita ke arah yang lebih baik. Okey, yang pertama, berhenti menyalahkan orang lain. Kita dalam satu kumpulan kecil, iaitu kumpulan seperti contoh kumpulan assignment, pernah tak apabila kawan kita membuat silap dan kita tak berhenti menyalahkannya? Pernah kan? Jadi saya pun mengalami perkara yang serupa sebenarnya. Saya pun pernah berkelakuan begitu. Tapi apabila mendapati perbuatan menyalahkan orang lain ini sebenarnya tak menyelesaikan masalah sama sekali. Jadi kita kena belajar untuk terima kesalahan tu dan cuba membetulkannya ke arah yang lebih bagus. Okey. Selain itu, kita kena berhenti merungut. Seperti contoh, andai kata jadual kelas kita agak padat. Seperti contoh pukul 8 pagi sehingga ke pukul 7 malam. Jadi Ana merasa letih, merasa tak bersemangat, rasa orang kata tertekan. Jadi apa yang Ana buat mestilah Ana akan merungut, bersungut dan sebagainya. Jadi perbuatan merungut ni sebenarnya pun tidak membawa kesan yang positif. Kita boleh merungut, saya pun merungut, anda juga akan merungut apabila berlaku perkara-perkara yang kita tak suka. Jadi mungkin kalau kita boleh berhenti, mungkin kita boleh kurangkan perbuatan merungut kita tu. So selain daripada itu, berhenti berpura-pura kita ni sebagai mangsa, iaitu dalam bahasa Inggerisnya stop playing the victim. Okay, sebagai contoh, apabila kita berada dalam kumpulan, seperti contoh kumpulan assignment, kita kita akan berpura-pura menjadi mangsa apabila berlaku sedikit kesilapan dalam assignment tersebut. Seperti contoh, walaupun kita yang buat salah, tapi kita akan menyalahkan orang lain pula sebagai pembuat masalah tersebut, dan kita pula menjadi mangsa. Jadi apabila berlaku perkara itu, hubungan antara kita dan kawan kita pun tidaklah berapa baik kan. Jadi kita kena belajar berhenti belajar untuk daripada menjadi mangsa. So yang kedua ialah tabiat membaca. Okay. Benda ni klise, orang cakap dah lapuk, cara ni dah menjadi kebiasaan dan sebagainya, dah biasa dengar. Tapi saya nak bertanya, berapa ramai yang membaca dalam sehari? Ataupun berapa ramai yang membaca sekurang-kurangnya 5 buah buku? So komen dekat bawah, boleh kita tahu apa tabiat membaca ataupun gaya membaca seperti apa yang anda lakukan. So sekarang ni saya juga mengamalkan tabiat membaca, dan membaca merupakan hobi saya yang baru. So baru-baru ni saya pun membeli sebuah buku bertajuk The Cascadist. Saya pun tak sempat nak membacanya secara habis. Jadi tabiat membaca ni kalau kita pupuk dari dalam diri kita secara perlahan, mungkin kita boleh membaca untuk 10 minit dalam sehari ataupun 10 helai buku surat dalam satu hari.
Jadi apabila kita melakukannya sedikit demi sedikit, kita akan terbiasa. Jangan melakukannya secara mendadak. Saya tahu bila kita lakukan secara mendadak ni, kita akan rasa terpaksa. Bila kita rasa terpaksa dan kita pun tak suka. Jadi bila kita suka, perkara tu akan berbalik pada nombor satu tadi, iaitu kita akan merungut. Kita akan rasa benda tu susah. Jadi tak perlu berubah secara drastik, kita boleh berubah secara perlahan-lahan. So, selamat mencuba. So, nombor 3 ialah belajar bersyukur. Sebenarnya kita banyak cara untuk kita boleh bersyukur, iaitu kita boleh mengucapkan Alhamdulillah bagi Muslim. Mungkin kalau bagi non-Muslim, kita boleh cakap syukur pada Tuhan dan sebagainya. Jadi untuk melahirkan rasa syukur ni, mungkin anda boleh cuba dengan kaedah journaling. Iaitu seperti contoh, anda menulis 3 perkara yang anda rasa bersyukur pada waktu pagi. So apabila anda bangun tidur, anda rasa segar dan sebagainya, anda boleh tulis 3 perkara yang anda bersyukur pada pagi ini. Seperti contoh, anda bersyukur kerana anda masih hidup, anda bersyukur kerana anda masih ada rumah, masih ada makanan, anda masih ada pekerjaan dan sebagainya. So benda tu boleh tulis dalam journaling. So yang keempat ialah perbuatan meditasi. Sebenarnya perbuatan meditasi ni adalah sebenarnya ia merupakan satu teknik untuk kita buang sifat negatif dalam diri kita. Seperti contoh, meditasi ni boleh dilakukan ketika waktu pagi. Kita boleh buat dalam masa 10 minit, 15 minit, bergantung kepada kemampuan masing-masing. Bagi yang Muslim, mungkin kita boleh melakukan solat di pagi hari dan sebagainya. Tapi bagi yang Muslim juga, boleh juga mengamalkan kaedah meditasi ni. Saya pun pernah cuba kaedah meditasi ni dan sedang menjadikannya sebagai rutin harian. And setakat ni memang ia berkesan. Saya punya stres tu dapat kurang dan saya rasa lebih positif. Arah positif tu datang pada saya. Jadi meditasi ni adalah perkara yang sangat bagus. Mungkin kita boleh amalkan, tapi jangan secara drastik. Kita boleh berubah secara perlahan-lahan. Jadi yang terakhir ialah berhenti menjadikan hidup kita adalah satu benda yang serius. Maksudnya kita terlampau tekan diri kita, terlampau nak mengejar jangkaan orang, expectations dan sebagainya. Sebagai contoh, parents kita, ibu bapa kita memberikan target kepada kita. Seperti contoh, kau mesti dapat 4.0, 4 flat. Jadi kita pun rasa tertekan, kita rasa nak belajar pun jadi kita mesti dapat 4 flat. Jadi kita pun rasa macam tertekan dan rasa stres sangat-sangat. Sebenarnya kita boleh je enjoy. Jadi kita ambil juga serius benda tu, tapi di masa yang sama jangan terlalu serius. Kita boleh sambil kita buat tu, kita agak enjoy. Jadi benda tu akan berlaku secara natural, itu semula jadi, dan menikmati hidup yang sedia ada. Jadi apabila kita tidak menjadikan hidup kita sebagai satu perlumbaan dengan orang lain, iaitu sebagai contoh untuk memenuhi kehendak orang lain yang sebenarnya diorang tak penuhi pun kehendak diorang. Diorang paksa kita untuk ikut cakap diorang. Jadi kita boleh je mengatakan aku mampu, tetapi tidak secara drastik. So itu saja bagi saya untuk kongsikan 5 tabiat positif yang dapat mengubah hidup kita. Mungkin bagi saya ia agak berkesan. Mungkin anda boleh cuba kaedah ni, 5 kaedah ini, iaitu membaca dan sebagainya, kaedah yang saya terangkan tadi. Anda akan merasai sendiri betapa perkara ini boleh mengubah hidup anda sedikit demi sedikit. Jadi selamat mencuba, dan apabila anda mencuba, jangan lupa kongsikan pengalaman anda di bawah. Sekian, terima kasih untuk hari ini. Bye.